Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah dalam waktu yang terbatas ini saya akan mengulas mengenai topik yang diberikan oleh pihak UNIZA menerusi Fakulti Pengajian Islam Contemporary, di mana saya diminta untuk memberi sedikit tazkirah mengenai bulan Ramadan ini, dan saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Dan untuk semua ahli, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk semua netizen, ini sebenarnya kali pertama saya bercakap dalam FB Live atas permintaan pihak UNIZA, dan saya ucap terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk sepatah dua kata yang saya akan bincangkan mengenai tajuk ini, iaitu Ramadan dan kesempurnaan insan. Apabila kita bercakap tentang manusia, untuk menghasilkan, untuk membina seorang manusia ataupun untuk melahirkan seorang manusia yang sempurna, ada dua aspek yang perlu diberi penekanan, seperti yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Usuluddin, di mana manusia, untuk menjadi manusia yang sempurna, yang pertama ialah manusia perlu sempurna dari segi ilmu ataupun dari aspek nazari, di mana untuk mencapai kesempurnaan dari sudut ilmu ini, manusia perlu mencapai ma'rifatullah, iaitu dengan manusia perlu memiliki ilmu-ilmu yang berpusat kepada ilmu tentang tauhid ataupun ilmu tentang akidah Islamiah, di mana manusia perlu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Allah menerusi dalil-dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengenali, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengetahui, memahami persoalan berkaitan dengan kenabian, tentang as-sam'iyat dan sebagainya. Apabila manusia mencapai tahap kesempurnaan ini dengan mencapai ma'rifatullah, seperti yang disebut oleh para ulama, maka manusia akan sempurna dari segi kognitifnya ataupun dari segi ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah manusia juga akan menjadi sempurna apabila manusia dapat melaksanakan ilmu yang difahami dan dipelajari dalam bentuk praktikal ataupun dalam bentuk praktis. Ini disebut sebagai ta'atullah, iaitu bila manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi konsepnya. Maknanya kesempurnaan manusia itu tidak dilihat dari segi intelektual semata-mata, dari segi kognitif semata-mata, tapi juga dilihat dari sudut sejauh mana manusia dapat melaksanakan tuntutan ilmu tersebut dalam bentuk amali ataupun dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah para ulama bila dibincangkan misalnya dalam persoalan mengenai tauhid, mereka tidak menekankan aspek ilmu semata-mata, tapi juga dari aspek penghayatan tauhid itu dalam bentuk pelaksanaan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita lihat dalam tulisan Ibn Khaldun, bila dibincangkan dalam kitab Al-Muqaddimah tentang ilmu kalam, Ibn Khaldun menekankan kepentingan selain daripada manusia mengetahui tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, manusia juga perlu melaksanakan tuntutan tauhid itu dalam bentuk amali kehidupan. Ini kita boleh lihat dari sudut penghayatan dari segi amali. Jadi sebab itulah sebenarnya dalam pengajian ilmu tauhid misalnya, penekanan tidak seharusnya menekankan aspek kognitif semata-mata, tetapi juga perlu dilihat dari sudut penghayatan kepada tauhid itu sendiri.
Jadi sebab itulah pengajaran tauhid itu boleh melahirkan insan yang sempurna. Sempurna bukan sahaja dari sudut intelektual, tapi juga dari sudut amali kehidupan, dari sudut penghayatan, dari segi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak kaitkan dengan bagaimana pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang bagaimana kesempurnaan seorang manusia itu boleh dicapai apabila ada kombinasi di antara aspek ilmu dan aspek amali ini. Dan inilah yang perlu kita hasilkan dalam mana-mana sistem pendidikan yang baik, di mana satu sistem pendidikan yang dilalui oleh seseorang pelajar itulah mestilah boleh menghasilkan pelajar yang bukan sahaja pelajar yang mantap dari sudut intelektual, dari sudut kognitifnya, tapi juga dari segi seorang yang mantap dari sudut akhlaknya, dari sudut kepribadiannya. Dia mempunyai tahap penghayatan amali yang baik sebagai cerminan daripada kefahaman ilmu ataupun ma'rifatullah yang ada dalam diri manusia. Itu dari segi konsepnya saya sebutkan di sini. Kemudian kita lihat kepada bagaimana peranan bulan Ramadan dengan yang mengandung package di dalam bulan Ramadan ini dengan ibadat puasanya, dengan qiyamul lailnya, dengan segala kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keistimewaan bulan Ramadan ini ialah kerana berlakunya penurunan Al-Quran dalam bulan ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ialah keistimewaannya ialah kerana diturunkan Al-Quran pada bulan ini, di mana Al-Quran ini boleh menjadi petunjuk kepada manusia dan juga keterangan-keterangan daripada petunjuk yang boleh memandu manusia kepada kebenaran. Mengikut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ataupun para anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah manusia yang paling sempurna kerana mereka memainkan peranan untuk menyempurnakan manusia menerusi fungsi risalah yang dibawa oleh mereka, di mana mereka membawa manusia, mengajak manusia supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat melaksanakan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai akhlak, supaya dengan gabungan di antara aspek makrifah dan aspek ketaatan itu boleh menghasilkan manusia yang sempurna, dan manusia inilah yang menjadi unit-unit yang akan menyejahterakan masyarakat, yang akan menyumbang ke arah kebahagiaan masyarakat. Baik, di dalam bulan yang mulia ini ialah seperti yang saya sebut tadi, ialah Allah menurunkan Al-Quran, dan kita sekarang berada di dalam fasa terakhir bulan Ramadan, di mana dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan dikurniakan satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kita nak menjadikan bulan Ramadan ini, khususnya ketika kita berada di hari-hari terakhir ini, sebagai satu peluang, ruang yang kita ada untuk melengkapkan makrifat kita, dan juga untuk memperkuatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada hari-hari yang terakhir yang masih berbaki di hadapan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Kita tahu bahawasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ini juga ialah Allah telah pun menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana kemuliaan malam Lailatul Qadar ini ialah kerana berlakunya penurunan Al-Quran pada malam tersebut, dan Allah sebut khusus disebut tentang Lailatul Qadar itu dengan dikhususkan pada waktu malam, bukan pada waktu siang.
Kerana kita tahu pada waktu malam itu alam ini diselubungi dengan kegelapan, gelap gelita, di mana kita tidak nampak apa yang biasa kita boleh nampak pada siang hari. Dia menyerupai alam ghaib, alam yang manusia tidak dapat mencerap ataupun tidak dapat melihat sesuatu yang biasa dilihat dengan mudah pada siang hari. Di mana ini juga sesuai dengan penurunan Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu sebahagian daripada ajaran Al-Quran itu ialah dia menceritakan tentang alam ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu antara asas keimanan itu ialah selain daripada manusia percaya dan beriman dengan Al-Quran, manusia juga beriman dengan perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang netizen semua, kita berada sekarang ini dalam suasana kita dilanda dengan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan merebaknya satu penyakit yang dikenali sebagai COVID-19, di mana seluruh dunia terpaksa berdepan dengan satu cabaran dari aspek kesihatan dan juga keselamatan jiwa, di mana Allah hantar satu tenteranya yang disebut sebagai COVID-19, di mana seluruh dunia terpaksa berdepan dengan kehilangan harta, kehilangan nyawa, di mana saya tengok dalam data terbaru, statistik terbaru, di US sahaja hampir 91,000 lebih yang telah pun menjadi korban kepada COVID-19 ini. Jadi kita lihat di sini ialah COVID-19 ini dia tidak takut kepada sesiapa. Dia tidak takut kepada kuasa besar, dia tidak takut kepada mana-mana tentera yang hebat. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menyerang kepada semua manusia di seluruh dunia. Dan ini adalah satu cabaran yang perlu kita hadapi, di mana dengan suasana ini juga ialah kita kehilangan peluang untuk misalnya kita beriktikaf di masjid, untuk kita menunaikan salat tarawih seperti biasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan di masjid dan sebagainya, di mana walaupun dalam keadaan tersebut kita masih ada lagi ruang untuk kita meningkatkan amalan ibadat kita di rumah masing-masing, seperti mana yang disarankan oleh pihak berkuasa. Saya nak tekankan ialah dalam suasana kita pada bulan Ramadan, dalam suasana kita berdepan dengan COVID-19 ini, satu ialah aspek makrifah yang saya nak tekan di sini ialah kita kena percaya bahawasanya tidak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalang apa yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ditanya tentang apa yang mereka lakukan di atas dunia ini. Dan musibah yang kita terima ini ialah kita kena rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sesuatu musibah itu tidak akan menimpa kecuali sesuatu yang tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penularan penyakit yang berlaku, wabak yang berlaku pada hari ini ialah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena percaya tentang ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan seluruh dunia pada tahun 2020 ini, bermula dengan hujung 2019 lagi, kita terpaksa berdepan dengan satu wabak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat inilah kita hendaklah mengambil peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kembali untuk menghayati, memantapkan dari segi makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah yang mencipta alam ini, Allah mencipta manusia, Allah mencipta kuman yang ada, Allah mencipta semua ini adalah
ialah kita kena percaya bila Allah menentukan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tidak akan dapat melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecanggihan teknologi, sains dan teknologi yang ada pada manusia. Sampai hari ini kita belum lagi menemui satu vaksin yang boleh menjadi penawar kepada penyakit COVID-19 ini. Walaupun kita tahu kajian-kajian penyelidikan sedang dibuat dari semasa ke semasa, tetapi inilah kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sebulan lebih ini, dunia menyaksikan ratusan ribu manusia di seluruh dunia menjadi korban kepada penyakit COVID-19 ini yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Itulah maknanya kita kena terima bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Tuhan yang mencipta sesuatu, Tuhan melakukan apa yang dikenakinya. Ada hikmah-hikmah tertentu yang tidak dapat, mungkin sebahagian tidak dapat difikirkan oleh manusia. Dalam keadaan suasana seperti ini, dari sudut itu kita hendaklah memantapkan dari segi aspek akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang semua ini. Dan dalam masa yang sama kita hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah apa yang dilakukan ini ialah sebagai apabila kita dapat memantapkan aspek makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disusuli dengan kombinasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akur dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berbekalkan sisa-sisa yang ada pada bulan Ramadan yang terakhir ini, marilah sama-sama kita memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan yang kita lalui ini dalam suasana penularan wabak yang begitu dahsyat ini, kita menjadi seorang manusia yang sempurna, yang kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sempurna, dalam keadaan kita telah pun mempunyai bekalan yang secukupnya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan hati yang sejahtera dan keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh tadarruk kita, dengan penuh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saya maksudkan bahawasanya Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah satu Ramadan yang cukup teristimewa. Sekiranya kita menjadikan segala ramuan, segala pakej yang ada dalam bulan Ramadan ini, dengan keterbatasan kita untuk beribadat seperti biasa di masjid-masjid dan sebagainya, masa yang masih berbaki ini hendaklah kita laksanakan dengan sepenuhnya tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantapkan dua aspek yang saya maksudkan tadi. Kemudian selepas ini kita akan juga menyambut sambutan Hari Raya Idul Fitri. Saya juga di akhir tazkirah ini untuk memesan kepada diri saya dan juga semua netizen supaya dapat jangan kita merosakkan sambutan Hari Raya ini dengan program-program yang melalaikan, program-program yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, program-program yang tidak menggambarkan kita seorang yang ada ma'rifatullah, dan juga program-program yang menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja tazkirah saya terakhir sebagai memenuhi pihak UNIZA yang telah pun memberi peluang kepada saya untuk menjadi mahasiswa di sana daripada tahun 1987 sampai 1990, di mana saya keluar sebagai graduan dalam diploma pengajian Usuluddin di Sekolah Pengajian Islam. Ketika itu dinamakan sebagai KUZA, yang kemudian ditingkatkan kepada UNIZA sekarang, di mana bagi saya dia adalah satu institusi yang baik yang telah melahirkan ramai para ilmuwan, ramai para pendakwah yang telah pun bergiat dalam semua lapangan masyarakat.
dan saya mengucapkan terima kasih kepada para guru saya, para pentadbir dan pihak warga Kuza, warga Uniza yang telah pun memberi sumbangan khidmat yang baik untuk melahirkan ramai graduan yang melibatkan diri dalam pelbagai profession mereka di seluruh negara. Dan untuk guru-guru saya yang telah pun meninggal dunia, saya doakan supaya roh mereka berada dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga usaha mereka mendidik kami dan mendidik para graduan di sepanjang mereka berkhidmat di Kuza dulu ataupun di Uniza akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua akan dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari semalam dan juga pada masa-masa yang akan datang, di mana kita akan menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, innal arda yarithuha ibadiyas salihun, di mana bumi ini akan bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi setakat itulah untuk kali ini, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik yang lemah itu, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Semoga kita dapat memanfaatkan apa yang baik daripada tazkirah ringkas saya pada tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.